Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insya-Allah kita lihat beberapa perkara makruh dan juga beberapa perkara yang makruh dalam solat dan juga syarat-syarat solat berjemaah. Perkara yang pertama saya nak sebutkan di sini dalam solat ini ada syarat, ada rukun, ada sunat, ada perkara makruh, ada perkara yang membatalkan solat. Bila sebut tentang makruh adalah suatu perkara yang diberi pahala sekiranya kita tinggalkan dia. Kalau kita buat, kita tidak diberi siksaan atau tidak diberi hukuman. Itu makna definisi makruh. Di antara perkara makruh dalam solat adalah menguatkan suara pada tempat yang sepatutnya diperlahankan ataupun perlahankan suara pada tempat yang sepatutnya dikuatkan. Contohnya bila kita semayang subuh, maghrib, isyak, disunatkan kuatkan suara bagi imam. Maka sekiranya direndahkan suara, imam tak kuatkan, tak tinggikan suara, semayangnya sah, tetapi hukumnya makruh. Sekiranya seseorang sembahyang qada, bila qada ni kita tak ikut sembahyang, kita ikut waktu. Bila qada pada waktu siang, bacanya perlahan. Bila qada pada waktu malam, bacanya kuat. Bila seseorang qada sembahyang zuhur tapi pada waktu maghrib, disunatkan baca kuat pada 2 rakaat pertama. Seseorang yang qada sembahyang maghrib pada waktu zuhur, maka diperlahankan suara. Itu semua adalah perkara yang disunatkan. Sebab apa makruh seseorang yang semayang maghrib baca perlahan, bila semayang zuhur baca kuat? Sebab apa makruh? Kerana bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan sunnah Nabi. Nabi buat begini, kita buat begini, bertentangan dengan Nabi. Sebab itu hukumnya makruh. Semayang berseorangan sama juga. Semayang berseorangan disunatkan kuat juga suara, seperti mana imam. Disunatkan bagi imam untuk semayang subuh pada 2 rakaat ataupun maghrib isyak 2 rakaat yang pertama, disunatkan menguatkan suara. Orang yang semayang berseorangan disunatkan kuat, tetapi tak kuatlah seperti imam, dia tawassut, iaitu pertengahan, sedang-sedang. Wala tajharu bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan terlampau kuat sangat, jangan terlampau perlahan, tengah-tengah. Siapa yang terlupa membaca secara kuat dalam sembahyang dia, contohnya sembahyang maghrib dia baca perlahan, kemudian pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada ketika dia baca perlahan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru teringat sepatutnya disunatkan baca kuat, maka terus dia sambung je, ihdinas siratal mustaqim, dia terus sambung kuat. Bermula daripada bismillah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia baca perlahan kerana terlupa solat maghrib kena baca kuat. Sambung aja, ihdinas siratal mustaqim, tinggikan suara. Tak perlu diulang balik. Tidak perlu diulang balik, walaupun satu riwayat pandangan yang mengatakan perlu ulang balik, tapi kita kena raikan juga satu pandangan yang lain, mengulangi perkara yang wajib ini. Ada ulama kata membatalkan solat. Pendapat yang tidak kuatlah, tapi ada pandangan. Al-iltifat, iaitu memandang ke kiri dan juga ke kanan tanpa sebarang keperluan, itu juga perkara makruh. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, aku pernah bertanya Nabi SAW mengenai dengan iltifat, iaitu mengenai dengan berpaling, melihat ke kanan, melihat ke kiri. Maka Nabi bersabda, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Dia adalah satu curi,
satu kecurian yang mana syaitan telah mencuri pandangan dia, menarik tumpuan pandangan dia. Daripada dia tengok bawah, syaitan tarik pandangan dia, sehingga seorang hamba berpaling ke kanan, berpaling ke kiri. Hukumnya makruh sebab tanpa sebarang keperluan. Kalau melihat, kalau dia terangkat mata sikit, itu tidak makruh, dia angkat mata sikit. Tapi bila mana maksud di sini iltifat, sini dia lihat kanan, lihat ke kiri, lihat ke atas, ke hukumnya makruh. Tapi tuan-tuan perlu raikan dalam masalah ini, dalam mazhab Syafi'i ini pergerakan tak boleh lebih 3 kali. Pergerakan besar lah. Maksudnya pergerakan besar adalah kepala, tangan, kaki. Jari jemari tak termasuk, mata tak termasuk, hidung, telinga tak termasuk, mulut tak termasuk, sebab dia anggota kecil. Anggota besar ini, tuan-tuan perlu raikan, dalam mazhab Syafi'i anggota besar tak boleh 3 kali bergerak berturut-turut. Kepala anggota besar, jadi bila bergerak sekali tak apa, bergerak 2 kali pun tak apa. Cuma bergerak tu jangan berturut-turut, 3 kali berturut-turut, kerana dia membatalkan solat. Daripada Abu Zar radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi SAW bersabda, la yazalullah muqbilan 'alal 'abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa anhu. Allah Taala ini datang kepada hamba dia ketika hamba dia sedang solat, selagi mana hamba tu tidak berpaling ke kanan, berpaling ke kiri. Kalau dia berpaling, maka Allah Taala tidak bersama dia. Sekejap tengok kanan, sekejap tengok kiri. Sekiranya berpaling, dia memalingkan muka dia. Ni maksud berpaling bukan berpaling dada. Berpaling dada memang batal semayang lah. Sebab dada wajib hadap ke arah kiblat. Walaupun rukuk kita tak hadap dada kita ke arah kiblat, sujud tak hadap dada kita ke arah kiblat. Tapi secara umumnya ketika qiyam, kita akan menghadap dada ke arah kiblat. Bila kita beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, salam tahallul, dada tak perlu bergerak pun, kepala je bergerak. Bila dada bergerak sekali, bergerak sikit tu diberi kemaafan sikit. Tapi kalau bergerak sehingga memalingkan dada ke arah kiblat, maka tak disunatkan. Dalam memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, sebahagian kita beri salam sikit je, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia beri salam sampai Nabi beri salam, orang lihat keseluruhan pipi dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia berpaling sampai ke bahu lah. Dia berpaling muka dia. Mana kalau orang belakang nampak muka Nabi, nampak separuh muka Nabi. Sekiranya dia memalingkan muka atau pandangan dia, muka dia, kerana sesuatu keperluan hajat, maka tak dimakruhkan. Seperti mana dia berjaga-jaga barang dia, ataupun anak dia semayang sebelah, ataupun anak dia pergi tempat lain, dia risau juga, tapi dalam masa yang sama dia tengok, takut anak dia keluar. Bila anak dia keluar daripada surau ataupun masjid, takutlah dilanggar kereta ke motor ke, jadi dia tengok. Itu ada keperluan, tidak makruh. Ada keperluan. Ataupun dia terlupa, dia ingatkan beg dia kosong, rupanya ada laptop, dia letak tepi dia, tapi mata sentiasa pandang, dia tengok, takut ada orang curi. Itu tidak makruh, ada keperluan. Ataupun dia sedang semayang, ada kelibat datang, kawan dia kata nak datang, jadi dia angkat pandangan, dia tengok kawan dia dah sampai ke belum. Itu ada keperluan, ada hajat, tidak menjadi masalah, tidak makruh. Maknanya tidak makruh. Adapun al-lamah bil ain, lamah ni maknanya yang kita terangkat sikit pandangan kita, itu tidak makruh. Bila kita semayang, sudah pasti kadang-kadang mata kita terangkat, dia akan tengok, angkat. Dia bukan iltifat. Dalam bahasa Arab, lamah dengan iltifat tu lain. Iltifat ni kita tengok, kita memalingkan muka kita. Kalau mata terangkat sikit, tengok, kemudian tunduk balik, itu tidak makruh. Nabi SAW kana yalmahul wufud, Nabi kadang-kadang mengangkat juga pandangan sikit untuk melihat jemaah ataupun rombongan yang baru datang. Nabi angkat sikit, itu tidak makruh. Lamma ji'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang semayang, fakana yalmahuna fi salatihi, Nabi jelinglah. Nabi jeling itu maknanya Nabi tengok hujung mata dia. Itu tidak makruh. Dan dimakruhkan mengangkat pandangan dan melihat kepada perkara yang lara, perkara yang melalaikan. Kita angkat pandangan, tengok depan, itu makruh.
Bukan kita terangkat sikit, kita tengok terus depan, itu makruh. Kita tengok atas, makruh. Dan juga kita tengok perkara yang melalaikan, yang boleh memalingkan khusyuk kita dalam solat. Contohnya, kita kan ada skrin depan semayang, ada skrin TV. Sebahagian surau masjid, contohnya pada pagi Jumaat lah, mungkin dia dah setting TV ni hanya 10 minit je atau 15 minit untuk sembahyang, akan dipadamkan, akan digelapkan. Tapi imam baca panjang, sebab pada subuh Jumaat baca surah Sejadah dan juga Insan. Jadi terkeluarlah gambar, keluar tulisan, keluar gambar. Itu semua adalah kalau kita lihat dan kita baca, itu perkara yang makruh. Tapi kalau kita terangkat sikit, tunduk balik, itu tidak makruh. Sebab skrin semua ni kita perlu jaga. Waktu semayang pun kita kena matikan. Bukan kita tulis solat. Bila tuan-tuan tulis solat, itu pun akan mendatangkan beberapa perkara yang menghilangkan khusyuk. Tuan-tuan tulis solat dalam bahasa Melayu, solat, dia padam je gelap, tulis solat. Bila tulis solat dalam bahasa Melayu, syaitan akan datang, dia lintaskan solat ni SO ke SHO. Sebab apa? Tulisan dia nipis, dia tak nak tebal. Jadi syaitan akan datang, dia akan pelbagai bisikan akan datang. Kalau tulis dalam bahasa Arab, dia tulis dalam bahasa Jawi, sod lam alif ta. Kemudian dia lihat pula khot ni khot raqaah ke, diwan ke, nasakh ke, khot apa ni. Kemudian sebab apa? Sod lam alif ta. Sepatutnya dalam Quran sod lam waw ta. Jadi dia akan datang macam-macam. Lebih baik kita gelapkan. Bila gelap, kita tak akan terlintas apa-apa. Sebab syaitan dia akan datang. Syaitan bukan kata ketika kita leka lalai, ketika kita ingat Allah Ta'ala, ketika kita nak semayang pun syaitan akan datang. Sebab tu syaitan akan ganggu untuk menghilangkan khusyuk kita, sehingga kita lupa berapa bilangan rakaat kita. Bila mana Bilal muazzin laungkan azan, syaitan lari terkentut-kentut sejauh mungkin sampai tak dengar suara muazzin. Imam bila mana dia semayang, angkat takbir Allahu Akbar, syaitan datang balik. Jadi sebab tu banyak kelebihan dalam hadis, kelebihan muazzin. Kelebihan imam ni sikit sangat. Sebab Bilal diseru orang datang masjid, datang surau, dan syaitan lari. Imam dia jadi imam, syaitan datang. Bukan kata manusia datang, syaitan pun datang sekali. Sebab itu dalam skrin TV ni, dia bukan kata semayang fardu, sebenarnya semayang sunat pun dia tak boleh ada perkara yang melalaikan. Ketika kita semayang sunat pun kadang-kadang kita terlintas juga sebab ada gambar. Tambah-tambah kita tengok, macam kenal ustaz ni, ada gambar. Kemudian ada ustaz yang pakai serban ni fashion apa, Yaman ke Mesir ke, kemudian dia tengok macam-macam. Jadi semua ini syaitan akan datang, dia akan ganggu. Sebab itu pada zaman Nabi SAW keluar daripada masjid bersama dengan isteri dia, Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai, isteri Nabi, daripada bangsa apa, Yahudi. Dia memang cantik lah isteri Nabi ni, Safiyah binti Huyai. Bila mana Nabi keluar daripada masjid bersama Safiyah binti Huyai, Nabi terserempak dengan 2 orang sahabat Nabi di kalangan orang Ansar. Maka Nabi suruh mereka berhenti jap, tunggu jap, ini adalah isteri aku. Sahabat pelik, sebab apa Nabi nak kenalkan isteri dia? Nabi kata, inna syaitan yajri minal insan majrad dam, iaitu sesungguhnya syaitan ini akan berjalan di tempat laluan darah manusia. Maknanya macam, walaupun kamu tak bersangka buruk dengan aku keluar, mana mungkin aku keluar dengan perempuan lain, tetapi syaitan akan datang juga. Dia akan bisik kepada kamu, Nabi keluar dengan perempuan mana ni. Walaupun kamu bersangka baik dengan apa, Nabi, tetapi syaitan akan datang juga. Dia akan bisik, dia akan buat gangguan pada diri kamu yang supaya kamu berfikir dan terdetik dalam hati kamu bersangka buruk, Nabi keluar dengan perempuan mana ni, kemungkinan bukan isteri Nabi ni. Sampai ke tahap begitu. Jadi begitu juga dalam semayang ini, syaitan sentiasa ada dalam diri kita. Maka kita mengelakkan daripada perkara-perkara yang boleh melalaikan kita.
dan ada sebahagian surau saya lihat dia letak gambar perempuan sekali, letak gambar perempuan, penceramah perempuan pun dia letak dalam tu. Kemudian dia ada iklan apa dah, letak gambar perempuan juga. Orang semua semayang, lihat gambar depan. Ini tak sepatutnya lah. Walaupun satu perkara yang bagus untuk kita buat untuk pemberitahuan lah tentang waktu kuliahnya, pengajian tafsir, pengajian fiqh, pengajian ini bagus. Tetapi dalam ketika semayang, tak kira fardu ataupun sunat, maka dia akan mengganggu. Sebab tu Nabi bila semayang, depan Nabi ada langsir, ada sitar, langsir yang berbentuk gambar. Nabi suruh tanggalkan, cabutkan dia, sebab dia mengganggu khusyuk Nabi ketika semayang. Kemudian yang dimaksud dengan iltifat yang makruh ini bukan mata tau, yang kita angkat tadi tu, angkat sikit, tapi adalah maksudnya kepala kita angkat, kepala lihat kanan kiri. Itu yang katakan makruh tanpa apa-apa keperluan. Dimakruhkan mengisyarat, kita isyarat dengan jari, itu juga makruh tanpa apa-apa hajat atau keperluan. Cuma kadang-kadang bila kita semayang, ada ketikanya terpaksa dia buat isyarat. Contoh, dia melihat seseorang yang berjalan dan di hadapan dia ada najis, dia terpaksa tunjuk supaya orang dia tidak pijak najis. Sebab orang tu tidak tahu, dia tidak perasan. Kemungkinan orang tua, kemungkinan orang buta. Jadi kalau nak cakap batal, tunjuk aja. Itu tidak mengapa, tidak makruh sekiranya ada keperluan. Kalau dia isyaratkan kepada najis tadi supaya orang tadi berhati-hati tidak terpijak najis tadi. Untuk orang tua ataupun orang yang tidak tahu ada najis depan dia. Tapi orang buta kita tak boleh isyarat juga. Kalau kita isyarat, mana dia tahu? Dia tidak boleh lihat. Dan kadang-kadang isyarat ini hukumnya wajib. Bila mana dia lihat seorang kafir yang nak membunuh seorang Islam, pada ketika itu isyarat, pada ketika itu hukumnya wajib. Kalau dia melihat orang buta yang nak jatuh ke dalam lubang, ke dalam longkang, ataupun dia lihat budak-budak umur setahun lebih pergi ke arah kipas, nak pegang kipas tu, dia nak gapai kipas tu. Sebab kipas bukan kipas atas ni, bawah. Jadi dia nak masukkan jari dalam tu. Kita tengah semayang ni, maka pada ketika itu tak ada cara. Kalau kita buat isyarat, budak-budak mana tahu, umur setahun kita buat isyarat macam mana pun tak tahu. Kita marah pun kadang-kadang dia buat tak tahu je. Jadi pada ketika itu apa yang kita perlu buat? Orang buta pun sama, kita buat isyarat, dia tak boleh nampak. Apa yang kita perlu buat? Kita batalkan semayang kita. Semayang boleh semayang sekali lagi, walaupun semayang fardu. Semayang fardu kita tak boleh batalkan secara umumnya lah. Tak boleh batalkan tanpa apa-apa keperluan. Dia semayang fardu, melainkan dalam situasi darurat je kita boleh batalkan semayang. Semayang sunat kita boleh batal. Contoh, sedang semayang handset kita berbunyi, kita batalkan semayang sunat. Untuk angkat telefon boleh, tapi hukumnya makruh. Dia tak sampai ke tahap berdosa lah. Tapi kalau kita batalkan sembahyang fardu kita, maka hukumnya berdosa tanpa apa-apa sebab. Tapi dalam sebab darurat seperti ini, orang buta nak jatuh longkang, ataupun orang buta jalan, lantai baru mau licin, jadi dia tak dapat baca, lantai licin, kita kena batalkan semayang, pegang tangan dia supaya dia tidak terjatuh. Itu hukumnya wajib. Itu hukumnya apa? Adalah wajib. Ini semua Islam nak bagi tahu kepada kita untuk meraihkan. Ada situasi-situasi yang kita perlu raihkan lah. Bila mana kita semayang berlaku gempa bumi, takkan kita nak duduk dalam surau, kita keluar daripada surau. Ataupun kita lihat ada api dalam surau, takkan kita nak teruskan semayang, kita selamatkan diri kita keluar. Sebab keluar dia akan selamat. Bila berlaku gempa bumi, kemungkinan atap kipas bumbung jatuh ke atas kita keluar. Ada ulama kita boleh sambung semayang terus, walaupun banyak kali pergerakan, keluar terus sambung semayang. Cuma ulama kata mulakan semayang baru itu lebih baik, lebih afdal, daripada kita terus sambung semayang.
Ini semua adalah bila ketika mana dalam situasi darurat kita boleh batalkan sembahyang. Untuk pengetahuan tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sembahyang apa-apa ibadat fardu kita tak boleh batalkan. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wa la tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amal ibadat kamu. Itu maksudnya amal ibadat fardu. Tak kira puasa fardu pun sama. Puasa sunat kita boleh batal. Contohnya puasa sunat ni puasa Isnin. Tiba-tiba kita rasa lapar pula tengah hari ni. Kita batalkanlah. Kita batalkan makan nasi sebab lapar. Tapi kalau tuan-tuan puasa fardu. Fardu ni bukan fardu bulan Ramadan je. Qada, nazar, itu semua puasa fardu. Tuan-tuan tak boleh batalkan suka-suka hati. Tengah hari puasa fardu qada, kemudian kawan ajak makan, kawan nak belanja pula makan, batalkan hukumnya berdosa. Sebab dia puasa ibadat fardu tak boleh batalkan tanpa darurat. Kalau tuan-tuan sakit perut sangat, sampai perut ni dah rasa sebu, pada ketika tu bolehlah buka puasa, walaupun puasa fardu. Tapi kalau tanpa apa-apa keperluan atau keperluan yang tidak darurat, puasa qada, puasa nazar, tuan-tuan batalkan hukumnya adalah berdosa. Sama juga dengan semayang. Semayang tuan-tuan batalkan tanpa darurat, hukumnya berdosa. Tapi kalau kita batalkan dengan sebab, dengan darurat, macam tadi budak-budak setahun nak pegang kipas, kita batalkan semayang, selamatkan dia, itu tidak berdosa. Bahkan hukumnya wajib untuk kita selamatkan budak tadi. Begitu juga dalam masalah makruh dalam semayang ini, laju dalam pembacaan, laju dalam rukun fi'li, laju dalam solat, itu semua makruh. Cepat sangat, kita tak perlu bersegera dalam solat, bercepat-cepat, tergopoh-gapah dalam solat. Begitu juga bukan sekadar bergopoh-gapah yang terlampau slow sangat, lambat sangat bergerak, itu juga makruh sekiranya tanpa apa-apa keuzuran. Kalau dia sakit pinggang ke sakit apa, lambat sangat bergerak, nak bangun sujud pun lambat, sakit lutut, sakit pinggang, tak apa. Tapi kalau dia saja-saja memang style lambat je, itu hukumnya makruh. Tak kiralah dia jadi imam ke. Kalau jadi imam, dia akan meletihkan makmum. Sebab dia nak makmum kata bila nak habis ni, Allahu Akbar, lambat sangat imam. Kalau makmum pula, dia akan meletihkan imam juga. Kalau imam tu imam yang belajar fiqah, imam kalau dengar je pintu sliding tu ada orang masuk, dia sedang rukuk, dia kena lambatkan sikit rukuk dia, supaya jemaah yang baru masuk dapat berjemaah bersama, dapat rakaat bersama dengan imam. Kalau ketika tayat akhir dia dengar ada pintu sliding bunyi, makna ada orang baru masuk, imam kena tunggu, lambatkan sikit apa, bacaan tayat akhir itu, dia jangan beri salam lagi, tunggu sampai dia masuk dan dia dapat pahala solat berjemaah sekali. Sebenarnya begitu juga ketika mana khatib membaca khutbah. Pada khutbah kedua, tengok-tengok ada orang semayang sunat, semayang tahiyatul masjid, maka apa yang dia perlu buat? Khatib sepatutnya dia panjangkan sikit khutbah dia supaya orang tadi habis semayang. Itu yang disunatkan lah. Ketika mana masuknya seseorang dalam masjid ketika khatib sedang berkhutbah, adalah diharamkan semua semayang. Semayang qada pun haram, semayang qabliyah Jumaat pun tak dibenarkan, semayang apa-apa tak dibenarkan, melainkan solat sunat tahiyatul masjid saja dibenarkan ketika khatib berada di atas mimbar. Kalau tuan-tuan niat qabliyah Jumaat sahaja pun tak sah, sebab dia tak dibenarkan. Bahkan hukumnya haram dan berdosa semayang sunat ketika khatib sedang berkhutbah. Hanya dibenarkan tahiyatul masjid. Cuma ulama beri kelonggaran lah. Semayang kalau nak niat boleh niat dua, tahiyatul masjid tu mesti, dan gabungkan sekali niat dengan qabliyah Jumaat. Saja aku solat sunat, tahiyatul masjid dan qabliyah Jumaat, itu tak apa. Tapi kalau qabliyah Jumaat semata-mata tak dibenarkan, sebab dia seolah-olah berpaling, tak nak mendengar khutbah yang sedang disampaikan
yang akan disampaikan kepada makmum semua. Sama juga seseorang yang sembahyang datang sembahyang. Bila dia datang sembahyang hari Jumaat, khatib sedang berada di atas mimbar, kemudian laungan kedua sedang dilaungkan. Azan Jumaat yang kedua sedang dilaungkan. Tuan-tuan nak tunggu habis azan ke ataupun nak sembahyang terus? Dekat sini ada beberapa pandangan lah. Kalau kita lihat pandangan yang pertama yang menyatakan menjawab azan tu sunat, mendengar khutbah itu wajib. Jadi tuan-tuan bila mana menjawab azan sunat, kemudian tuan-tuan sembahyang sunat tahiyatul masjid, mana telah berpaling daripada mendengar perkara yang fardu yang wajib. Itu pandangan pertama. Sebab itu sebahagian ulama menyatakan sembahyang dia sunat ketika azan, tak perlu jawab azan, tak perlu tunggu sampai azan habis. Sembahyang dia sunat. Itu pandangan pertama. Pandangan mazhab Syafi'i pandangan kedua, iaitu apa? Jawab je azan. Jawab azan tu sunat. Mendengar khutbah ni sunat juga, dia bukan wajib mendengar khutbah. Sebab bila kita bercakap ketika khutbah hukumnya makruh. Kalaulah mendengar khutbah tu wajib, sudah pastilah tak dibenarkan bercakap. Haram bercakap ketika khutbah. Bercakap ketika khutbah walaupun perkataan diam, hukumnya adalah makruh. Makruh. Bila sebut makruh, makna mendengar khutbah itu sunat. Mendengar khutbah itu sunat. Kalau mendengar khutbah itu wajib, pasti hukum dalam mazhab Syafi'i bercakap ketika khutbah itu adalah hukumnya haram. Sebab apa? Bercakap dia berpaling, dia tak nak dengar khutbah. Walaupun perkataan diam ni satu perkataan dia, tapi dalam hadis sebut apa? Faqad al-ghaut, iaitu laghalah pahala Jumaat. Apa lagha pahala Jumaat? Tidak mendapat pahala Jumaat. Sebab dia menyebut satu perkataan diam. Walaupun termasuk diam itu dalam amar ma'ruf. Disuruh orang kawan, budak-budak bising disuruh diam, itu perkara baik, menyuruh kebaikan, tapi hilang pahala Jumaat. Sebab menyuruh kebaikan ini, selagi mana ada cara lain kita boleh buat, kita buat isyarat lah dengan tangan, maka dia akan diam. Kalau tak diam juga, tak ada cara melainkan bercakap, itu tak apa, itu tidak lara pahala Jumaat dia. Kemudian Anas radhiyallahu taala anhu menyatakan, Anas bin Malik, dia kata, ma raaitu salatan akhafu wala atam min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah melihat satu solat yang lebih ringan, yang lebih sempurna berbanding solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat Nabi ni ringkas, ringan, tetapi dia paling sempurna. Disunatkan bagi imam untuk ringkaskan solat tapi sempurna. Maknanya kalau zikir, sujud, rukuk, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, hanya 3 kali, tak perlu sampai 11 kali. Tak perlu sekali, pendek sangat. Jadi ambil yang sederhana. Dan dalam masalah mengenai dengan orang yang datang dalam keadaan tergopoh-gopoh untuk mendapat pahala sembahyang berjemaah ini, kadang-kadang sebahagian makmum mereka terlupa. Apa dia? Mereka datang untuk imam sedang rukuk, nak dapat pahala, nak dapat rakaat tersebut, mereka tergopoh-gopoh, mereka niat Allahu Akbar, itulah takbir, takbiratul ihram, itulah takbir intiqalat, takbir rukuk, dua-dua sekali package, maka hukumnya adalah batal sembahyang tersebut. Batal. Sebab takbiratul ihram, takbir pertama, takbir intiqalat, takbir nak rukuk, takbir yang kedua. Walaupun takbir kedua itu sunat, tapi tuan-tuan tak boleh combinekan dua. Allahu Akbar, sekejap rukuk. Kata tu Allahu Akbar, itulah takbir intiqalat, itulah takbiratul ihram, terus rukuk, maka hukumnya tak sah. Sebab takbiratul ihram tu wajib. Bukan mengangkat tangan takbiratul ihram tu, angkat tangan tu sunat. Takbiratul ihram ni menyebut Allahu Akbar, lafaz takbir yang pertama, lafaz itu wajib. Takbir rukuk tu sunat. Bila kita combinekan dua-dua, maka
batal semayang kita. Kalau kita takbir satu je, takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita niat saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat makmum, kemudian kita rukuk, tak nyebut takbir, tak apa, sebab kita dah pisahkan. Ini semua melalui niat lah. Macam mana kita nak tahu takbiratul ihram tu dikombainkan dengan takbir rukuk ataupun tidak, melainkan dengan niat kita. Dalam satu hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kami bersama dengan Nabi, id sami'a jalabah, tiba-tiba kami mendengar satu suara bergerak-gerak. Kalau masjid tu papan, dia dengar apa? Kayu-kayu yang bergerak. Kalau dia dengar ada orang datang, beberapa orang lelaki sedang datang. Falamma salla, apabila Nabi telah selesai semayang, Nabi kata, ma sya'nukum, apa yang bising-bising tadi? Kemudian mereka kata, ista'jalna ila solah, kami ni kelang kabut nak datang, nak dapatkan pahala berjemaah. Apa Nabi jawab? Nabi kata, fala taf'alu, jangan kamu buat seperti itu. Idza ataitumus solah, bila mana kamu datang sembahyang, fa'alaikumus sakinah, datang dalam keadaan tenang, tak perlu kelang kabut. Kamu kelang kabut sampai soft, termengah-mengah, nak sebut Allahu Akbar, termengah-mengah. Jadi datang dalam keadaan tenang. Kemudian apa Nabi kata? Fama adraktum fasallu, apa yang kamu dapat, berapa rakaat yang kamu dapat, kamu semayanglah. Wa ma fatakum fa'atammu, apa yang kamu tertinggal, kamu tak sempat, maka kamu tambahlah rakaat tersebut selepas daripada sempurnakan, selepas imam beri salam. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini kita dapat lihat bersegera kelang kabut dalam sembahyang ini perkara yang makruh, yang tak digalakkan. Nabi larang perkara ini. Sebab apa? Sama ada untuk mendapatkan jamaah ataupun mendapatkan takbiratul ihram, takbiratul ula bersama dengan imam. Tak kira nak dapatkan jamaah ke dapatkan takbir bersama dengan imam, ini semua adalah hukumnya makruh. Sebab Nabi ajar kepada kita semayang ni, kita boleh bawa sifat semayang keluar semayang. Maksudnya dalam semayang ni kita nak datang kena tenang. Dalam semayang pun tenang, tak boleh laju-laju. Begitu juga urusan dunia kita buat dengan tenang, jangan kelang kabut. Urusan pemanduan, kita nak pandu kereta motor dengan tenang, jangan kelang kabut. Nabi nak ajar kepada kita jangan kelang kabut, kerana kelang kabut ini akan mendatangkan musibah kepada kamu. Apa yang sempat buat, apa yang tak sempat tak apalah, kita nak buat macam mana? Ketika takbiratul ihram pun sama. Sebab Nabi kata, seseorang man shalla jama'atan, siapa yang semayang secara berjemaah, yudrikut takbiratul ula, dapat pula takbiratul ula bersama dengan imam, takbir pertama, takbiratul ihram bersama dengan imam, selama 40 hari, maka kutibat lahu bara'atan, ditulis untuk dia 2 pelepasan daripada sifat nifaq, pelepasan sifat munafik, dan juga pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mengenai dengan itan. Itan ini seseorang ni dijadikan tempat tu khusus untuk dia. Kalau tiang, ada satu tiang belakang, itu tiang untuk dia je, orang lain tak boleh duduk. Kalau ada dinding tepi ni, dinding untuk dia, tu orang lain tak boleh duduk. Memang orang dah tahu dah, tiang tu untuk dia. Untuk masalah seperti ini, ulama fiqh menyatakan hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh kerana dia boleh bawa kepada riak ataupun kepada sifat takabur, rasa diri dia besar. Sebab tiang ni tempat aku, dinding ni tempat aku. Cuma sebahagian di kalangan ulama menyatakan tidak makruh, sebab cara ulama-ulama sufi dulu mereka buatnya tu, mereka zikir, mereka bertafakkur ke, mereka ada satu tempat khusus untuk mereka. Tapi secara umum kebanyakan ulama-ulama fiqh menyatakan hukumnya makruh. Sebab tu bila kita nak semayang ni, lagi banyak tempat lagi bagus. Bila kita duduk pun sama, kalau kita duduk lagi banyak tempat lagi bagus. Kalau tuan-tuan duduk satu tempat mengantuk, disunatkan pindah tempat lain. Contoh, tuan-tuan selalu duduk saf yang kedua dengar kuliah, tiba-tiba rasa mengantuk, tuan-tuan pindah tempat lain. Cuma dia dengan syarat lah, pindah tu jangan pindah jauh daripada tempat yang afdal. Contoh,
tuan-tuan berada ketika mana hari Jumaat, berada di saf yang ketiga, mengantuk, disunatkan untuk pindah tempat. Tapi pindah tempat bukan pindah duduk belakang sekali tu, pindah saf yang sama, ataupun kalau ada saf depan kosong, masuk depan. Kalau tak, pindah saf yang sama. Disunatkan pindah tempat. Sebab yang mengantuk mungkin tempat tu tak sesuai untuk kita. Memang Nabi suruh pindah. Dalam hadis Bukhari, Nabi suruh pindah ke tempat lain untuk orang yang rasa mengantuk satu tempat. Macam Nabi semayang lah. Bila Nabi ada satu kali balik daripada peperangan, Nabi dah naik matahari, baru Nabi sedar. Baru Nabi bangun daripada tidur. Sahabat-sahabat pun sama juga. Dah naik matahari dah, baru sedar, tak semayang subuh lagi. Nabi tak suruh semayang tempat tu. Nabi suruh bergerak ke depan, kita semayang depan. Sebab tempat tu tak sesuai untuk kita melaksanakan solat. Sebab dia menyebabkan kita lewat, bangun. Sebab Nabi balik daripada satu peperangan, mungkin penat sangat, dia terlewat bangun. Nabi suruh maju ke hadapan, kita ambil wuduk sana, kita semayang kat sana. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lagi banyak tempat kita berpindah, lagi banyak tempat menjadi saksi kepada kita. Sebab itu semayang sunat kita disunatkan bukan tempat yang kita semayang fardu, supaya banyak tempat menjadi saksi kita semayang di situ. Jadi kalau tuan-tuan semayang tempat yang sama je, jadi yang menjadi saksi tuan-tuan semayang ni kurang. Jadi tuan-tuan kena memperbanyakkan tempat untuk semayang supaya dia menjadi saksi. Tapi tuan-tuan perlu tahu dalam masalah ini, sembahyang fardu kemudian pindah sembahyang sunat, disunatkan pindah tempat lain. Ulama menyatakan kalau tak nak pindah tempat lain pun, bercakap ataupun memberi salam kepada orang sebelah supaya nampak pemisahan antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Supaya tidak nampak satu sembahyang yang sama, sampai mereka buat pemisahan begitulah. Tak nak bagi nampak sembahyang yang sama. Kita lihat sikit mengenai dengan syarat berjemaah. Syarat berjemaah, perkara yang pertama saya nak sebutkan, syarat yang pertama dan juga syarat yang kedua. Apa dia? Iaitu alla ya'lamal ma'mum butlan salati imamih. Makmum tak mengetahui solat imam batal. Kalau dia tahu imam ni tadi baru lepas kentut tadi, tiba-tiba terus jadi imam, dia lupa ambil wuduk, kita tak boleh ikut dia. Hukumnya batal. Dan perkara yang kedua, wa alla ya'taqidu fa in alima butlanuhu aw ghalaba ala dhannihi la yajuzul iqtida' bih. Kalau dia tahu imam melakukan perkara yang membatalkan sembahyang, contohnya imam ni dalam mazhab Hanafi, sentuh kemaluan tidak batal sembahyang mazhab Hanafi. Sentuh kemaluan, mazhab Syafi'i batal. Sentuh kemaluan, mana sentuh tanpa lapik lah. Bila mana dia tahu imam tadi batal sembahyang, naik sembahyang, walaupun dia tahu imam tadi mazhab lain, dia tak boleh ikut juga, sebab dia lihat dia telah melakukan perkara yang membatalkan solat dalam mazhab makmum. Dia tak boleh ikut. Kalau dia tak tahu, tak apalah, kita taklah selidik sampai ke tahap itu. Kita ikut je imam mazhab apa pun, kita ikut je. Kemudian fal iqtida' bi imamin muhdis. Kalau dia ikut imam yang berhadas, mana imam tak ambil wuduk, dia ikut, maka sembahyang dia batal. Tapi kalau dia tak tahu, tu tak apa. Lepas sembahyang imam baru bagi tahu, saya tadi lupa ambil wuduk subuh ni, dengar ke lepas mandi saya ambil wuduk, terlupa ambil wuduk, imam bagi tahu, itu sembahyang kita tetap sah. Sebab apa sah? Sebab dia adalah di antara kecacatan yang tersembunyi lah. Sebab wuduk tak wuduk mana kita nak tahu. Imam wuduk ke tak pagi tadi, mana takkan kita nak cek imam ambil wuduk ke tak, takkan kita nak tanya. Kita bersangka baik imam ambil wuduk lah. Cuma lepas sembahyang imam bagi tahu dia lupa ambil wuduk, walaupun imam bagi tahu, sembahyang makmum sah. Imam kena sembahyang lah sekali lagi, kena ambil wuduk, sembahyang sekali lagi, makmum dikira sah. Sebab kecacatan yang tersembunyi kita tak dapat lihat. Melainkan makmum tadi tahu, makmum sebelum sembahyang dia dah tahu dah, memang imam tak ambil wuduk, dia ikut juga, memang tak sah. Tapi kalau dia tak tahu, dia ikut, itu hukumnya sah. Walaupun dia tahu lepas sembahyang, bukan tahu ketika sembahyang, lepas sembahyang dia tahu, itu sah juga, dia tak perlu sembahyang sekali lagi. Ataupun imam meninggalkan satu rukun solat,
satu rukun solat dia tertinggal ataupun dia tersilap baca. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin. Dia tak baca Alhamdulillahirabbil alamin sebab dia ingat ke Ar-Rahmanir-Rahim, padahal dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin. Dia tak baca Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tak baca Ar-Rahmanir-Rahim. Semayang dia batal. Tapi kalau makmum tegur, dia ulang balik, kira sah lah. Tapi kalau makmum tegur, dia buat tak tahu je, semayang batal. Maka makmum kena mufaraqah, niat keluar daripada ikut imam lah. Bukan dia keluar daripada sembahyang, bukan makmum keluar daripada sembahyang tu. Makmum sembahyang yang sama, sembahyang dia, cuma dia niat dia tak nak ikut imam, jadi dia habiskan sendiri. Sebab bila saya sebut tentang keluar daripada imam, bukan maksud keluar pergi belakang sembahyang sendiri, bukan. Makna niat dalam hati, aku tak nak ikut imam, dia sembahyang macam biasa, baca Fatihah, kemudian rukuk sujud seperti biasa. Dia tak ada terkait dengan perbuatan imam, tidak ada keterikatan dengan perbuatan imam, dia habiskan sendiri. Bukanlah maksudnya dia kena batalkan sembahyang dia, sembahyang seorang, tidak. Dia kena niat mufaraqah. Bukan batalkan sembahyang, batalkan niat mengikut imam. Maknanya dia niat saja, aku tak nak ikut imam. Kalau imam tak baca bismillah tak apalah, sebab ada khilaf. Bismillah ni ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Takkan kita nak niat keluar pada ikut imam, sebab kita kena tahu keluasan fiqh. Ada mazhab yang kata sunat, ada mazhab kata kena kuat, ada mazhab kata kena perlahan. Kalau dia tahu imam melakukan perkara yang membatalkan solat, maka hukum niat mufaraqah itu hukumnya segera niat, wajib hukumnya segera niat mufaraqah, kalau tak batal semayang dia. Contohnya ketika semayang, dia lihat ada tai cicak kat belakang imam, wajib waktu tu juga dia kena niat mufaraqah. Kalau dia kata tak apalah, tunggu habis rakaat ni dulu, tak sah hukumnya. Dia wajib on the spot terus niat mufaraqah, niat habiskan semayang berseorangan. Batalkan daripada ikut imam, batalkan niat ikut imam, bukan batalkan semayang. Mengenai dengan bacaan Fatihah mengikut 4 mazhab, bacaan Fatihah, satu perkara yang penting iaitu mengenai dengan pembacaan Fatihah. Ulama-ulama Syafi'i, mereka menyatakan bacaan Fatihah itu satu rukun. Maknakah kita ada rukun qauli fi'li. Rukun qauli kita adalah bacaan Fatihah. Kemudian yang keduanya adalah takbiratul ihram. Yang ketiganya adalah bacaan tahiyat akhir tu, sampai Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian yang keempatnya adalah memberi salam yang pertama, Assalamualaikum. Sampai situ je, itu yang wajib. Warahmatullah tu sunat. Salam pertama, itu yang wajib. Termasuklah Fatihah, dia adalah rukun qauli. Untuk orang yang muwafiq lah. Muwafiq ni orang yang bersama dengan imam, sempat Fatihah bersama imam. Kalau dia datang, imam dah lakum dinukum waliyadin, dia baru bismillahirrahmanirrahim, dia tak perlu habiskan lah, sebab dia masbuk, dia terus rukuk bersama dengan imam. Pendapat Abu Hanifah, yang wajib di sisi dia adalah membaca Quran, walaupun satu ayat, tak perlu baca Fatihah pun tak apa. Itu pendapat dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki, Hanbali, mereka kata wajib. Pembacaan Fatihah ni sama macam mazhab Syafi'i, wajib hukumnya. Cuma adakah harus mazhab Syafi'i mengikut mazhab Hanafi hukumnya harus? Harus. Sebab apa? Walaupun mazhab Hanafi dia tak baca pun Fatihah. Contoh, semayang Zuhur dia tak baca Fatihah pun, baca apa-apa surah je, apa-apa ayat Quran je, tak apa, tak jadi masalah. Ulama berbeza pendapat mengenai masalah ini. Adakah nak diambil kira i'tiqad imam, diambil kira sah sembahyang itu dengan i'tiqad imam ataupun dengan i'tiqad makmum? Kita sembahyang dalam mazhab Hanafi kata tak wajib, dalam mazhab kita kata wajib. Kita nak ikut imam, nak ikut mazhab imam ataupun mazhab kita. Maka ulama kata al-ibrah yang diambil kira adalah i'tiqad imam, diambil kira kepercayaan ataupun diambil kira pegangan imam. Kalau imam menyatakan ini tak wajib, hukum semayang dia sah, dia menyangkakan sah, maka kita pun bersangka sah lah, walaupun mazhab kita kata tak sah. Contohnya baca bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai mazhab kata bismillah tu sunat. Dia tak wajib baca ketika Al-Fatihah. Dia tak baca. Imam tak, bukan dia baca perlahan, dia tidak baca. Bila tak baca, dia beriktikad itu adalah sah semayang dia. Sebab mazhab dia kata begitu. Kita makmum, mazhab Syafi'i wajib. Ketika semayang jemaah, apa yang imam menganggap itu sah, maka makmum juga sah. Kalau kita ikut pendapat yang menyatakan i'tiqad makmum, berpegang pada i'tiqad makmum kata itu tak sah, maka tak boleh ikut imam. Itu berat lah, susah lah. Kalau macam tu susah. Kita ke travel pergi negara mana pun susah macam tu. Jadi kita kena ikut i'tiqad imam, apa pegangan imam, mazhab imam. Kita tak perlu ikut mazhab dia pun. Cuma kita nak bagi tahu mazhab dia kata sah, kita sah. Itu je. Mengenai dengan bacaan bismillah, sah mengikut imam, kerana dalam pandangan Imam Syafi'i, dia menyatakan husnuzan, bersangka baik dengan imam. Bersangka baik dengan imam, ini adalah cara yang paling mudah. Imam baca bismillah ke tak tadi, imam ni mazhab Syafi'i ni kita tak dengar apa baca bismillah, sangka baiklah, mungkin dia baca perlahan tadi. Kita bersangka baik. Selagi mana ada ruangan sangka baik, maka bersangka baik, hukum sembahyang kita sah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu, dalam masalah sembahyang tertinggal tahiyat awal, dia dah bangun rakaat ketiga dah imam tertinggal tahiyat awal, dah bangun rakaat ketiga. Seseorang yang telah melakukan rukun fi'ali, makna dia bangun, qiyam tu rukun fi'ali, tahiyat awal tu sunat. Seseorang yang telah melakukan rukun fi'ali, dia bangun, qiyam, kemudian dia duduk balik untuk melakukan perkara sunat, hukumnya batal semayang. Kalau imam buat, batal semayang makmum kena niat mufaraqah. Tapi di sana, dalam kitab Majmu', dalam mazhab Syafi'i menyatakan di sana ada ruangan husnuzon, sangka baik. Kalau kita bersangka baik dengan imam, kita kata imam ni mungkin terlupa. Imam tahu hukumnya tak sah, tapi dia terlupa. Bila terlupa, kita sangka baik begitu, kita ikut je imam, semayang kita sah. Tapi kalau kita jenis tak bersangka baik, maka kita kena niat mufaraqah, keluar daripada ikut imam. Keluar daripada ikut imam, makna keluar niat kita keluar, tak nak ikut imam. Semayang yang sama, semayang yang sama, cuma kita tak ada keterikatan perbuatan kita dengan imam, kita habiskan sendiri. Itu adalah kalau kita tak bersangka baik. Tapi Islam mengajar kita sampai tahap ini pun bersangka baik. Bila bersangka baik, mazhab Syafi'i kita kata sah. Walaupun kita lihat dengan mata kasar kita, perbuatan ni memang batal semayang. Sesiapa yang melakukan rukun fi'ali, bangun rakaat ketiga qiyam, kemudian dia duduk semata-mata untuk mendapatkan pahala sunat tahiyat awal, semayang dia batal. Ulama Syafi'i menyatakan sekiranya dia bersangka baik dengan imam tahu tapi imam terlupa, maka semayang makmum tak batal. Boleh. Bukankah dia kalau dalam keadaan situasi makmum ada beberapa kategori. Kalau sekiranya makmum tu lupa apa ni, tak tahu, maka tak batal, pasal dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu dengan yakin bahawa perbuatan itu imam itu sudah batal, maka dia ikut, apakah dia tidak batal? Dia wajib memparahkan. Maknanya dia tahu imam tu batal semayang. Betul. Bila dia tahu imam tu batal semayang, maka makmumnya semayang pun batal juga. Tapi sekarang ini kita tak tahu. Sebab kita tak tahu, memang kita kata imam melakukan perkara yang membatalkan semayang, memang semayang makmum akan batal. Cuma di sana kita tak tahu. Kita tak tahu apa, imam terlupa ataupun tidak. Terlupa atau tidak ni melainkan imam je tahu. Jadi bila kita tak tahu, maka kita bersangka baik. Bila bersangka baik, hukumnya sah. Memang asalnya tak sah. Dan kalau tuan-tuan rasa perkara ini tuan-tuan tak boleh bersangka baik, maka tuan-tuan niat untuk tidak mengikut imam, selesaikan semayang secara bersendirian. Tapi dalam kitab-kitab fiqh menyebutkan di sana ada ruang lagi untuk kita bersangka baik, menyebabkan semayang kita sah.
Tapi memang betul apa yang diberitahu tadi betul. Sekiranya imam batal semayang imam, kita dah tahu perkara tersebut membatalkan semayang batal, maka semayang makmum pun batal. Betul. Tapi sekiranya masih ada ruang untuk kita bersangka baik, kemungkinan imam lupa ataupun imam tidak tahu. Kalau tidak tahu, tidak batal semayang. Kalau lupa, tidak batal semayang. Jadi bila mana dia lupa, maka pada ketika itu semayang kita sah. Sekiranya kita bersangka baiklah. Kalau kita tak sangka baik, kita habiskan semayang berseorangan, niat tidak mengikut imam. Ya. Dalam situasi sekiranya imam itu secara bukan dia lupa, dia sepatutnya tahap awal dia terlupa. Dia naik, dia turun. Dia turun, dia dekat perbuatan sunat, dia bangun balik macam mana? Patutnya dia bangun balik pasal benda tu sunat. Kalau imam buat itu, imam batal lah. Cuma kita tak tahu. Yang makmum ni kita tak tahu. Kita tak tahu sama ada imam ketika dia buat tu dia tahu, dia terlupa ataupun tidak. Sebab bila masalah kita tak tahu ni, jadi di situlah dipanggil sebagai bersangka baik. Tapi kalau sebab benda tu memang kita tidak boleh tahu pun. Sebab ketika kita sedang solat, macam mana kita nak tahu imam ni sengaja ataupun dia terlupa? Maksudnya imam tu buat turun balik tu dia tak tahu yang buat turun balik tu membatalkan sembahyang. Dia terlupa perkara tersebut adalah perkara yang membatalkan solat. Dia sebenarnya ada dua. Satu, seseorang yang melakukan rukun qauli, kemudian dia berpatah balik untuk melakukan perkara sunat, itu tidak membatalkan sembahyang. Contohnya, tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim adalah wajib. Tiba-tiba tuan-tuan teringat tak baca doa iftitah lagi tadi, ataupun tuan-tuan teringat tak baca auzubillah lagi tadi, tuan-tuan berpatah balik auzubillahi minasyaitanirrajim. Mana tuan-tuan telah berpatah balik untuk melakukan perkara sunat. Bila berpatah balik untuk melakukan perkara sunat, itu tidak membatalkan solat, sebab itu adalah rukun qauli. Mana rukun qauli, rukun fi'li dia beza. Seseorang yang berpatah balik selepas mana melakukan rukun fi'li, maka dia berpatah balik melakukan perkara sunat, sembahyang dia batal. Seseorang yang telah melakukan rukun qauli, kemudian dia berpatah balik untuk melakukan perkara sunat, itu tidak membatalkan sembahyang. Itu perbezaan dua lah. Hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Dia bukan makruh. Ulama kata tidak disunatkan. Seseorang yang telah melakukan rukun qauli, dia baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia teringat tak baca auzubillah, dia patah balik, hukumnya tidak disunatkan untuk diulang balik. Kalau diulang balik, sembahyang dia sah, tapi dia tak mendapat pahala zikir yang sepatutnya. Sepatutnya dia dapat zikir baca doa iftitah, dapat zikir baca auzubillah. Tapi kalau dia dah baca rukun qauli, dah baca Al-Fatihah sikit, berpatah balik, dia tak dapat apa? Ganjaran yang sepatutnya. Mungkin dapatlah, tapi tak ganjaran yang tak sepatutnya. Yang dia tak dapat ganjaran doa iftitah sebab telah habis waktu dia. Ulama kata tidak disunatkan untuk dia berpatah balik lah. Perkara ni biasa berlaku kalau tuan-tuan lihat. Bila? Ketika mana sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya ni, saya pernah sekali lah satu surau saya sembahyang hari raya. Mungkin 10 tahun dulu, mungkin lama lah. Mungkin 10 tahun dulu lah. Saya sembahyang sunat hari raya. Kan takbir pertama 7 kali. Takbir yang rakaat pertama takbir 7 kali. Rakaat kedua takbir 5 kali. Masalahnya kita bila naik rakaat yang kedua ni, rakaat kedua sembahyang hari raya, kita tak teringat dah untuk takbir. Takbir yang 5 kali tu. Sebab kita biasa naik rakaat kedua terus baca Fatihah. Jadi kita naik, kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum belakang subhanallah. Saya pun terus Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Makmum belakang subhanallah. Dia tegur sampai waladdallin, subhanallah. Dia tak putus-putus tegur subhanallah. Saya pun pelik. Lepas sembahyang raya sebelum khutbah, saya bagi tahu, setiap
sekiranya imam telah melakukan perkara fardu, membaca Al-Fatihah, tak sepatutnya dia ulang untuk melakukan perkara sunat, iaitu takbir 5 kali itu sunat. Allahu Akbar yang diselangi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu semua sunat. Adakah kita nak dah melakukan perkara yang lebih besar, nak berpatah balik untuk melakukan perkara sunat? Perkara yang wajib kita dah buat, tak patah balik untuk melakukan perkara sunat. Kalau dia berpatah balik boleh, tapi tak disunatkan. Dia kena teruskan bacaan. Sebab takbir 7 kali 5 kali itu adalah sunat hay'ah, sunat yang ringan je. Dia tak perlu berpatah balik pun. Macam mana? Bi Fatihatil Kitab. Dia sebenarnya dalam mazhab Hanafi yang kata tak wajib baca Fatihah tu, dia sebenarnya dia ada dua. Dalam mazhab Hanafi dia ada wajib, ada rukun. Ada wajib, ada rukun. Dan wajib dalam mazhab Hanafi ini tak sama dengan rukun. Dalam mazhab Syafi'i kita, bila kita sebut rukun adalah wajib, wajib adalah rukun. Dalam sembahyang kita, wajib baca Fatihah, makna jadi rukun membaca Fatihah dalam sembahyang. Dalam mazhab Hanafi dia kata tidak wajib, tidak menjadi satu kefarduan untuk dia membaca Al-Fatihah, tidak jadi fardu, tapi hukumnya wajib, tidak jadi fardu. Sebab fardu dalam mazhab Hanafi lebih tinggi berbanding dengan wajib. Dalam mazhab Hanafi, membaca Al-Fatihah ni kita panggil wajib, tapi wajib tersebut tak sama seperti wajib kita. Sebab tu kita kata tidak wajib tu. Sebab dalam mazhab Hanafi dia ada fardu. Fardu adalah membaca apa-apa surah berdasarkan ayat Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca apa yang mudah daripada Quran, apa-apa ayat. Yang hadis yang dibacakan tadi, tidak ada semayang bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, itu dalam mazhab Hanafi itu bukan ayat Quran. Hadis dengan ayat Quran, Quran lebih tinggi. Jadi dia kata ayat Quran itu adalah fardu, baca apa yang mudah. Yang dibaca hadis tadi tak sembahyang, tidak ada sembahyang melainkan orang baca Fatihah, itu adalah hadis lebih rendah daripada Quran. Jadi dia mengambil yang lebih tinggi. Dia mengambil apa yang lebih tinggi. Sebab dalam usul mazhab Hanafi, bila ada pertembungan hukum antara Quran dan juga hadis, dia akan ketepikan hadis, dia akan ambil Quran. Jadi hukum dalam mazhab Hanafi, hukum membaca apa-apa ayat itu fardu, dan wajib ini adalah membaca Fatihah. Tapi bukanlah maknanya mazhab Hanafi tak perlu baca Fatihah. Dalam mazhab Hanafi pun, kalau tak baca Fatihah, dikira seseorang itu berdosa, tetapi sembahyang dia sah. Dia berdosa tapi sembahyang dia sah. Sama juga kita bila kita sembahyang, kita pendekkan waladdallin, 2 harakat je. Sembahyang sah tak? Sembahyang sah. Tapi bacaan kita bacaan yang berdosa. Sebab ulama qiraat kata bacaan tu 6 harakat. Ada perubahan makna? Dia tak ada perubahan makna. Tuan-tuan bacalah 2 harakat ke, 4 harakat ke, 6 harakat, tetap makna dia sama. Waladdallin. Baca 2 harakat. Sembahyang sah, tidak batal. Tapi perbuatan tersebut dianggap berdosa kerana tak menyempurnakan baca hak yang sepatutnya. Sepatutnya 6 harakat. Selagi mana tak ada perubahan makna lah. Kalau tuan-tuan ada perubahan makna, batal lah sembahyang. Contohnya siratal ladzina an'amti alaihim, ataupun siratal ladzina an'amtu alaihim. An'amtu makna lain, an'amti makna lain, an'amta makna lain. Bila ada perubahan makna, batal sembahyang. Tak ada perubahan makna, tak batal sembahyang, tetapi perbuatan tersebut akan berdosa. Berdosa. Macam tuan-tuan bacalah alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan baca alhamdulillahi rabbil alamin. Sembahyang sah sebab dari segi makna tak ada pun perubahan makna. Cuma grammar tu salah.
Sebab dalam Quran grammar alhamdu, baris tu bukan alhamdi, bukan alhamdah. Kalau tuan-tuan baca baris salah pun, kalau sengaja, semayang sah. Sebab dia tak bawa perubahan makna pun. Cuma dia akan jadi berdosa lah sebab mengubah ayat Quran. Semayang sah sebab tak ada perubahan makna. Sebab dari segi grammar je salah. Okey, itu perbezaan dia lah. Dalam mazhab Syafi'i kita wajib, mazhab-mazhab yang lain pun wajib juga Al-Fatihah. Cuma mazhab Syafi'i kita wajib bagi orang muwafiq. Mazhab lain adalah dia punya apa, definisi dia. Masbuk tu apa, muwafiq apa. Setiap mazhab masbuk makna lain, muwafiq itu makna lain. Mazhab Syafi'i kita mudah je. Apa itu masbuk, apa itu muwafiq? Masbuk itu orang yang tidak sempat bacaan Fatihah, tidak sempat ruangan, masa baca Fatihah bersama dengan imam. Kalau muwafiq dia ada masa cukup untuk baca bersama dengan imam, baca Al-Fatihah. Itu maksud dia lah. Cuma masalah masbuk muwafiq ni walaupun definisinya mudah, tetapi masalah dalam tu banyak sangat. Masalah-masalah yang berlaku dalam tu banyak, dan dia perlu satu masa yang lain. Ada apa-apa soalan? Ya. Masalah yang pertama, kalau imam tu jatuh rebah, ini pernah berlaku lah pada zaman Sayyidina Umar. Bila mana dia jadi imam sembahyang subuh, Abu Lu'lu'ah datang, telah cocok guna pisau dekat bahagian bawah daripada pusat. Kemudian dia pun rebah. Kemudian makmum belakang naik gantikan dia. Itu pada sembahyang subuh. Dia gantikan imam, dan dengan bacaan yang ringkas. Kemudian mereka selamatkan Sayyidina Umar pada ketika itu. Jadi dalam masalah ini kita kena lihatlah. Yang pertamanya, kalau sembahyang tu hanya berbaki satu rakaat, maka makmum habiskan dan ringkaskan sembahyang. Makmum belakang naik, kemudian habiskan, kemudian sama-sama kita selamatkan imam. Tapi kalau ada baki 3 rakaat lagi, banyak lagi, maka ada beberapa orang kena batalkan sembahyang, bantu imam, kemudian seorang naik untuk gantikan imam, tapi dengan bacaan yang ringkas lah. Itu bila mana kita lihat sembahyang itu banyak lagi, ataupun berbaki banyak rakaat, ataupun masih tinggal satu rakaat. Macam zaman Sayyidina Umar tadi, dia dah sembahyang, mungkin berbaki 1 rakaat je. Jadi sahabat belakang naik, ringkaskan bacaan sembahyang, kemudian sama-sama selamatkan Sayyidina Umar. Tapi kalau sembahyang tu mungkin berbaki banyak rakaat, maka beberapa orang yang depan tolong selamatkan dia, maknanya bawa dia keluar. Walaupun tak ada ruang depan ni, pintu, maka dia boleh melintasi soft untuk pergi ke bahagian belakang. Macam orang batal sembahyang juga. Bila dia batal sembahyang, dia tak boleh teruskan sembahyang.
Kalau dia dah batal sembahyang duduk saf yang pertama, walaupun belakang dia ada 10 saf, kemudian semua kiri kanan tidak ada pintu, belakang dia ada pintu, kiri kanan tak ada pintu, belakang ada pintu, dia terpaksa melintasi depan orang semayang, satu-satu melintasi sampai ke pintu belakang, tak apa. Sebab pada ketika itu dia wajib untuk keluar daripada semayang, sebab dia batal semayang. Jadi begitu juga kalau dalam keadaan yang teruk, imam tadi dalam keadaan teruk, saya sekiranya ada peluang untuk kita selamatkan dia, maka beberapa orang selamatkan dia, bawa dia keluar walaupun melintasi depan orang yang semayang. Kemudian kalau makmum pula makmum tumbang, kalau kita rasa dia boleh diselamatkan, memang boleh diselamatkan, maka pada ketika itu makmum kiri atau apa, keadaan dia kena batalkan semayang, selamatkan dia, selamatkan dia, bawa dia ke bahagian belakang ke bahagian yang lebih selamat. Kemudian itulah kita call ambulans ke apa ke untuk selamatkan dia. Tapi batalkan semayang pada ketika itu perlulah. Tapi bukanlah semua perlu batalkan semayang, hanya beberapa orang saja yang perlu batalkan semayang untuk selamatkan dia. Itu je lah. Ya. Tak, kalau kita dah niat keluar daripada imam, kita tak nak ikut imam, sebab imam mungkin kain dia terkoyak ke, atau kita lihat ada perkara yang membatalkan semayang imam, maka pada ketika itu wajib untuk kita niat keluar daripada mengikut imam. Kita niat saja keluar daripada ikut imam, mana kita selesaikan semayang kita sendiri, mana kita tak perlu rukuk bersama imam, tak perlu sujud bersama imam, kita selesaikan macam semayang berseorangan diri. Hukum dan niat mufaraqah tu, keluar daripada mengikut imam, niat keluar tak nak ikut imam, itu hukumnya wajib hukumnya. Kalau kita lihat imam melakukan perkara yang membatalkan solat, macam tadilah dia baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, bila kita tegur Alhamdulillahirabbil alamin, dia tak nak berpatah balik, dia sambung je Fatihah dia. Jadi untuk orang seperti ini, makmum wajib hukumnya pada ketika itu juga wajib niat mufaraqah, keluar daripada mengikut imam. Maksud keluar mengikut imam ni, niat je dalam hati, aku tak nak ikut imam, sembahyang selesaikan seperti biasalah. Sembahyang selesaikan seperti biasa, cuma dia tak ikut imam je. Itu je beza dia. Macam mana? Lapas. Dan dia tak ikut. Jadi makmum sudah ngamalkan. Semua makmum tak berparak. Sekarang sendiri. Betul. Tak saya rampas kuasa orang belajar, ambil jadi. Oh, rampas dia. Tak, dia sebenarnya dalam kita keluar daripada ikut imam ni, kita akan mendapat pahala jemaah walaupun kita sembahyang berseorangan diri. Betul. Jadi sebab kita niat keluar, dia tak nak ikut imam, sekiranya ada sebab kita akan mendapat pahala berjemaah walaupun kita sembahyang berseorangan. Jadi makna kalau ada 3 saf, imam tetap dia nak bacaan dia juga betul, sedangkan makmum memang dengar silap. Jadi pada ketika itu semua selesaikan sembahyang sendiri-sendiri, semua mendapat pahala berjemaah full, penuh. Sebab dia niat keluar, tak nak ikut imam, ada sebab. Kalau tanpa sebab ataupun sebab yang tidak sepatutnya, maka dia tak mendapat pahala berjemaah lah. Contohnya sebab apa tak nak ikut imam? Sebab imam baca panjang sikit ke, jadi itu tidak menjadi masalah. Ataupun dia ada masalah peribadi bersama imam, sebab tu dia niat mufaraqah dengan imam, itu juga tak mendapat pahala berjemaah. Dia kena sebab-sebab yang dibenarkan, yang dibenarkan untuk niat mufaraqah lah. Ya. Itu boleh, tak apa. Itu boleh.
Kalau dia senak perut dia nak selesaikan semayang bersendirian, tak apa, boleh. Itu boleh. Dia mendapat pahala semayang, mendapat pahala semayang seolah-olah dia semayang berjemaah walaupun semayang berseorangan lah. Sebab apa? Sebab dia nak selesaikan cepat. Dia keluar dulu. Sejadah sebab itu yang terbaiknya warna putih je, macam warna tu langsir tu putih je. Itu yang sebaiknya lah, sebaiknya. Tapi kalau sejadah tidak mengganggu apa-apa, tak apalah. Kalau sejadah tak mengganggu apa-apa khusyuk, tak apa. Tapi kalau rasa mengganggu, maka kita kena tukar yang berwarna putih suci. Dia memang betul, tapi kalau sejadah ni mungkin kurang sikit lah. Kalau dia lebih berbentuk gambar, lebih berbentuk lukisan, tulisan, itu yang banyak, itu lebih mengganggu khusyuk kita. Kalau reka corak ni kurang sikit, reka corak kurang, sebab dia lebih membabitkan gambar, lukisan, tulisan. Itu lebih cepat menghilangkan khusyuk lah. Ya je. Maknanya dia semayang sebelum masuk waktu lah. Kalau semayang sebelum masuk waktu, dia kena, bila masuk waktu dia kena semayang sekali lagi. Sebab syarat masuk waktu tu mesti, itu antara syarat sah semayang. Syarat untuk kita semayang fardu mesti masuk waktu. Kalau kita silap, jam kita, tengok jam kita pukul 2 dah. Pukul 2. Rupanya belum pukul 1 lagi. Kita punya jam silap. Cepat jam kita dah pukul 2 dah. Kita pun semayang Zuhur, rupa-rupanya tak pukul 1 lagi. Maka bila azan kita kena semayang sekali lagi, wajib ulang balik. Sebab setiap sembahyang yang kita lakukan silap, sepatutnya tak masuk waktu lagi, kita dah semayang. Bila masuk waktu yang betul-betul, kita kena semayang sekali lagi. Sama juga seseorang yang mana dia ingat dia ada wudu, dia semayang. Lepas ambil wudu, baru dia teringat, oh aku tak ambil wudu tadi, semayang sekali lagi, wajib. Setiap yang jelas silap, maka wajib dia ulangi semayang dia sekali lagi. Kalau dia yakin silap, kalau dia was-was, tak apa. Kalau dia was-was, tadi ambil wudu ke tak, kira ambil lah, tak apa. Sebab dia telah selesai semayang. Tapi kalau dia yakin memang dia tak ambil wudu, itu memang kena semayang sekali lagi. Kalau dia was-was, tadi semayang tadi dah masuk waktu belum? Dia ikut jam dia tadi macam dah masuk waktu. Kalau dia was-was dikira sah lah. Tapi kalau dia yakin betul, memang tak sah. Tapi sebenarnya syarat untuk sah sembahyang mesti dia yakin masuk waktu. Macam mana dia tidak yakin kemudian dia sembahyang, maka hukum dia memang tak sah. Kalau dia was-was dah masuk waktu belum dia sembahyang, maka tak sah sembahyang dia. Syarat sembahyang adalah mesti dia yakin betul-betul masuk waktu. Kalau dia tak yakin masuk waktu, dia sembahyang tak sah. Sama juga bila kita nak berbuka puasa, syarat dia kena yakin betul dah azan maghrib baru buka puasa. Kalau dia rasa was-was dah azan maghrib belum, kalau dia tak apa yakin dah azan maghrib dia buka puasa, maka batal sembahyang, batal puasa dia. Begitulah juga dia dengar azan maghrib, dia pun buka puasa, rupa-rupanya silap, bukan azan maghrib, mungkin Bilal azan awal lagi 10 minit sebelum masuk, maka batal puasa dia kena puasa sekali lagi nanti. Dia kena puasa balik. Sama juga semayang azan pukul 1.30, Bilal azan pukul 1 suku,
kemudian semayang, rupanya semayang sebelum masuk waktu, maka kena semayang sekali lagi, sama juga. Dalam bab puasa pun sama. Semoga okey. Dia kalau jamak takdim, kita hanya niat jamak pada semayang pertama je. Kalau semayang zuhur je yang kita jamak. Niat jamak. Saja aku semayang fardu zuhur jamakkan dengan semayang fardu asar. Itu je. Semayang asar kita semayang seperti biasa je. Saja aku solat fardu asar. Saja aku semayang fardu asar 4 rakaat ataupun 2 rakaat, itu je cukup. Walaupun dah azan asar, kita semayang fardu asar. Sebab niat jamak takdim hanya niat pada semayang pertama. Semayang kedua kita tak perlu niat apa-apa. Niat semayang asar je. Niat semayang fardu asar. Jadi sembahyang niat jamak hanya pada sembahyang pertama. Sembahyang pertama saja. Jadi sembahyang kedua kita tidak perlu niat. Niat tu perlu, bukan niat sembahyanglah perlu. Niat jamak hanya sembahyang pertama aja. Yang kita niat tu, saja aku sembahyang fardu zuhur dijamakkan dengan sembahyang asar, sembahyang fardu asar. Itu hanya niat pada sembahyang zuhur je. Sembahyang asar kita tak perlu niat tu. Kita niat sembahyang asar je. Jadi bila dah masuk asar, kita sembahyang asar je. Kalau tak masuk asar pun memang kita akan sembahyang asar. Sebab kita dah niat jamak takdim. Dia jamak katalah zuhur diawalkan zuhur ni lewatkan zuhur dan waktu asar. Tapi sembahyang dalam waktu asar tu dah lambat dah. Tiba-tiba bawa azan maghrib. Dia tak sempat dia nak habiskan dia tak sempat habiskan. Kalau dia sembahyang itu bukan jamak takdim. Itu jamak apa? Takhir. Takhirlah, jamak takhir. Kalau dia sembahyang fardu asar, dia hanya sempat sembahyang zuhur je pada sembahyang asar. Sebab dalam jamak ni, dalam jamak dia ada dua tau. Satu, kalau kita buat jamak takdim, wajib sembahyang zuhur kemudian asar. Wajib zuhur dulu sebab kita sembahyang pada waktu zuhur. Kalau kita buat jamak takhir, sunat zuhur dulu baru sembahyang asar. Maknanya bukan sunat asar dulu, sunat zuhur dulu. Dia kena ikut apa? Tertib. Ikut tertib zuhur, asar, maghrib, isyak. Cuma beza dia pada hukum je lah. Kalau kita jamak takdim sembahyang zuhur, hukum sembahyang zuhur dulu hukumnya wajib, kemudian baru sembahyang asar. Kalau jamak takhir, hukum sembahyang zuhur dulu sunat, kemudian baru sembahyang asar. Tapi kalau tuan-tuan sembahyang asar dulu pun boleh, sebab hukumnya sunat je. Sunat zuhur dulu. Kalau kita sembahyang zuhur tak sempat sembahyang asar, tiba-tiba azan maghrib, maka kita wajib apa? Qada sembahyang asar kita tu wajib. Kemudian baru sembahyang maghrib lah. Qada tu wajib. Jadi adakah kita nak sembahyang qada asar ataupun maghrib dulu? Kita lihatlah. Kalau dia tinggalkan sembahyang asar tadi tak sempat kerana dia kerana ada sebab. Ada sebab, mungkin dia tidur ke, mungkin sebab ada sebab lah. Kalau ada sebab, dia boleh sembahyang maghrib dulu, kemudian baru qada sembahyang asar je. Kalau ada sebab. Kalau tak ada sebab, memang saja-saja dia lambatkan, maka wajib hukumnya dia sembahyang asar dulu, kemudian baru sembahyang maghrib. Qada asar dulu wajib, kemudian baru dia sembahyang maghrib. Kalau dia tinggalkan tanpa sebab. Kalau ada sebab, tak apa, dia sembahyang maghrib dulu, baru qada asar. Cukup sekadar dulu. Semoga Allah Taala beri kefahaman kepada kita insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.